Terima kasih kepada moderator Haji Samsul Amanyap, Yang Mulia Datuk Dr. IRND Siew Kian Hao, Pengurusi Bersama Pemuda, Yang Mulia Tan Sri Teo Chiang Kok, Pengurusi Bersama TWG DCP, para panel pembentang, para peserta, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MPC kerana telah menjemput Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk berkongsi pengalaman MBPJ di siri webinar Pemuda Digitalisasi Sistem OAC, Cabaran dan Peluang dalam Pemulihan Ekonomi Negara. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah pelaksanaan OAC 3+ semasa PKP dan PKPD di Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Okey, ini sedikit pengenalan mengenai MBPJ. Dalam konteks keunikan Bandaraya PJ ini, PJ terletak di daerah Petaling, Negeri Selangor dan merupakan antara 10 bandaraya utama di Malaysia. Pusat PJ terletak 10 km dari sempadan Kuala Lumpur dan merupakan kawasan pembangunan yang matang dengan kawasan terpembina adalah sebanyak 72%. Penduduk PJ adalah 3,636. Densiti penduduk 86 orang per hektar. Keluasannya adalah sebanyak 9,270 hektar. Dari segi guna tanah utama, perumahan, kemudahan awam, kawasan lapang dan rekreasi serta perdagangan masing-masing meliputi lebih kurang antara 20 hingga 20% masing-masing. PJ dihubungi oleh 6 lebuh raya utama dan juga 3 infrastruktur LRT, MRT, KTM yang bertaraf dunia. PJ untuk makluman yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, PJ telah dibangunkan lebih kurang 50 tahun yang lalu. Masyarakat PJ berbilang kaum dan terdiri daripada pelbagai golongan berpelajaran dan status ekonomi yang tinggi. Ini juga membentuk satu masyarakat yang matang dan berpengetahuan di dalam aspek pembangunan. Misi MBPJ adalah melaksanakan agenda perbandaran pintar, mampan, berdaya tahan, dinamik, menerusi tabir urus cekap, berkesan dan peluri komuniti. Okey. Dalam melaksanakan misi dan visi MBPJ di bawah kepimpinan Timbalan Datuk Bandar PJ iaitu yang berbahagia TPR Puan Sharifah Marhaini Sheikh Ali yang kini sedang menjalankan tugas sebagai Datuk Bandar PJ, MBPJ telah menyediakan blueprint yang menggariskan 5 hala tuju utama khususnya termasuk localizing the United Nations Sustainable Development Goal untuk menjadi satu bandar PJ yang smart, sustainable dan resilient 2030. 5 hala tuju adalah alam sekitar, habitat berdaya huni, ekonomi, komuniti mampan dan urus stabil yang baik. Jadi PJ akan dirancang menjadi sebuah bandaraya a next generation city yang inklusif, terhubung, kolaboratif, berekologi, sehat, dinamik, berteknologi digital dan menjadi bandaraya resilient yang berkebolehan menguruskan kemampanannya bagi mendepani gangguan dan kejutan terhadap alam sekitar, komuniti dan ekonomi. Ini menunjukkan jata organisasi MBPJ. Ia dipimpin oleh Datuk Bandar dan dibantu oleh Timbalan Datuk Bandar serta Timbalan Setiausaha. Kita ada 24 ahli majlis dan juga digerakkan oleh 12 jabatan teknikal seperti khidmat pengurusan, pembendaharaan, perancangan pembangunan, kawalan bangunan, pembangunan masyarakatan, jabatan penguatkuasaan, kejuruteraan, kesihatan, penilaian dan pengurusan harta, jabatan landscape, jabatan pelesinan, jabatan pengurusan sistem pemecah dan pengurusan awam. Di sini kita juga ada 6 unit yang diletak di bawah Datuk Bandar yang terlibat dalam aspek pengurusan iaitu IT, komunikasi korporat yang menguruskan hebahan dan aduan, unit undangan, audit dalam dan OAC adalah berada di sini serta juga COB. Okey, dari segi penubuhan OAC di MBPJ,
OAC telah ditubuhkan pada 12 Jun 2007 selaras dengan arahan daripada Kerajaan Negeri serta Jemaah Menteri pada tahun yang sama. Kaki tangan di OAC adalah sebanyak 15 orang dan lokasinya terletak di HQ MBPJ. Kita berkongsi dengan unit aduan bersebelahan dan gambar ini menunjukkan kaunter OAC yang sebelum MCO kita akan menempatkan 2 orang pegawai sentiasa di sini untuk memberi layanan dalam membuat pertanyaan atau menerima permohonan daripada PSP. Okey. Hala 7 kita merujuk kepada blueprint tadi, hala 7 ke 5 tadi, urus tabir baik merupakan salah satu komponen utama untuk menjadikan PJ Smart, mampan dan resilient 2030 ni. Matlamat 5.1 iaitu e-governance city memberi fokus kepada penyampaian perkhidmatan yang baik di mana digitalisasi ke semua sistem perkhidmatan majlis ke arah sistem penyampaian yang cekap dan terus. OAC 3 Plus online telah dikenal pasti sebagai salah satu sistem yang akan dilaksanakan secara full cycle dan menyeluruh. Pelaksanaan ini adalah selaras dengan arahan dari KPKT dan juga MMKN Selangor yang mana sebuah PPT di negeri Selangor hendalah melaksanakan menu OAC 3 Plus mulai tahun ini 1 Januari. OAC 3 Plus ni dilaksanakan secara full cycle yang dimaksud merujuk kepada, kalau tengok ada proses 2, terima dan edaran permohonan secara online. Proses 3, notis mula kerja. Proses 4, 5 sehingga pendepositan CCC. Kita juga dalam support kepada OAC 3 Plus ni perlu ada training dan awareness, klinik OAC dan juga e-payment atas talian. Kesemua ini diharap boleh melaksanakan OAC 3 Plus online secara menyeluruh. Okey. Yang Mulia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, MBPJ telah dikenal pasti sebagai fasa 2 dalam pelaksanaan OAC 3 Plus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama juga, negara kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Kita semua menghadapi dan perlu menyesuaikan diri dengan norma-norma baru dalam cara pelaksanaan kerja harian. Walau bagaimanapun, MBPJ telah berjaya memulakan pelaksanaan sistem OAC 3 Plus atau Go Live pada masa itu pada 20 Julai 2020 bagi penerimaan Plan KM, Plan Kejuruteraan, Plan Bangunan dan Plan Landscape. Jadi di sini ada 3 modul utama untuk OAC 3 Plus, modul untuk kaki tangan OAC, modul untuk agensi teknikal dalaman iaitu di MBPJ dan modul oleh agensi teknikal luaran. Bengkel hands-on sistem OAC 3 Plus online ni, kita ada ni yang tadi, kita ada semasa pelaksanaan training ni sebelum kita go live, kita ada buat training kepada kaki tangan OAC, agensi teknikal luaran dan juga agensi teknikal dalaman. Pada masa tu adalah tempoh PKPP. Kita melaksanakan berdasarkan arahan MKN yang ditetapkan pada masa itu. Jadi sebanyak 3 hari training telah diadakan sebelum go live ini. Okey. Seterusnya, pada tahun ini, KPKT telah bersedia dengan sistem OAC 3 Plus bagi proses 3 hingga 6 dan dia telah dibuka untuk pelaksanaannya. Jadi KPKT ada membuat latihan dan latihan ini dihadiri oleh secara atas talian kerana pada masa itu adalah PKP yang telah sedang berkuat kuasa dan kita buat atas talian tu pada 22 hingga 23 Februari. Dan Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Bangunan hadir taklimat ni di pejabat masing-masing berdasarkan SOP yang ditetapkan. Okey. Seterusnya ialah sepanjang untuk makluman Negara Datuk dan tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Sepanjang tempoh PKPB bersyarat, PKPP pemulihan, PKPD diperketatkan, PPN fasa 1 iaitu fasa yang di negeri Selangor dalam sekarang dalam PPN fasa 1 iaitu tahun lepas Mac hingga hari ini, MBPJ menjalankan semua mesyuarat secara atas talian melalui Google Meet termasuk mesyuarat utama MBPJ dan juga mesyuarat jawatan kuasa OAC. Dalam tempoh PKP dan PKPD serta PPN fasa 1 iaitu sekarang,
Mesyuarat OAC diadakan secara atas talian sepenuhnya di mana pengurusi agensi teknikal luaran, agensi teknikal dalaman serta setiap OAC berada di ruang pejabat masing-masing atau BDR, work from home, di rumah masing-masing. So ini menunjukkan slide kita link untuk Google Meet mesyuarat secara online, dan ini semasa mesyuarat dan juga ahli-ahli mesyuarat. Okay. Jadi untuk tempoh PKPD dan juga PKPP iaitu bersyarat dengan pemulihan, mesyuarat jawatan kuasa OAC dijalankan secara hybrid iaitu antara fizikal dengan online sekali berdasarkan kapasiti bilik yang ditetapkan oleh MKM pada masa itu. So di mana agensi teknikal dalaman hadir secara fizikal berdasarkan SOP yang ditetapkan, manakala agensi teknikal luaran hadir atas talian. Okay. So bagi tahun 2020 kita telah mengadakan sebanyak 20 kali mesyuarat OAC dan juga tahun ini sehingga bulan Ogos kita telah adakan 14 kali mesyuarat OAC. Slide ini menunjukkan bilangan pemohonan bagi tahun 2019 hingga tahun ini. Jadi bagi proses permohonan untuk proses 2, 3, 4, 5, 1, 5, 2 hingga kepada 6 CCC, pendepositan CCC. Jumlah permohonan yang diterima dan diproses pada tahun 2020 iaitu tahun yang lepas, kita telah menerima sebanyak 2,291 permohonan. Sebenarnya adalah peningkatan sedikit daripada tahun yang sebelumnya 2019 sebanyak 32 permohonan. Jadi di sini boleh nampakkan walaupun terdapat pelaksanaan PKP semua tu di PJ ni, penerimaan dan pemprosesan permohonan tidak terjejas di MPJ. Bagi proses 2 menuju kepada ruang seni iaitu bagi cadangan permohonan yang diterima seperti KM, plan infra, plan landscape dan plan bangunan, kesemuanya telah diselesaikan dan diberi keputusan dalam tempoh piagam yang ditetapkan dan pencapaiannya adalah 93.5%. Pencapaian ini ada sedikit rendah berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu 100% adalah disebabkan oleh PKP 1.0. Walau bagaimanapun, pada tahun ini kita telah membaiki keadaan ini serta prosedur sedia ada di MDPJ dan pencapaian piagam kita telah meningkat sehingga kepada 99.96%. Okey. Kalau mengikut, ini ialah arahan kerajaan negeri semasa PKPD. Daerah Petaling dan MDPJ telah diumumkan bagi pelaksanaan PKPD pada 2 hingga 16 Julai disebabkan oleh peningkatan kes COVID. Jadi slide menunjukkan arahan dari kerajaan negeri di mana boleh melihat semua urusan yang berkaitan hendaklah dijalankan atas talian melalui email rasmi. Okey, lepas tu ketua jabatan hendak memastikan skop kerja dilaksanakan dalam tempoh ini adalah memberi keutamaan contoh yang penguatkuasaan, kewangan, urusan bencana, kebersihan penyelenggaraan, sisa pekerja dan juga IT. Sebenarnya sektor pembinaan tidak ada disenaraikan dalam perkara ini. Jadi dia dikira sebagai non-essential kecuali list yang senarai yang disenaraikan oleh JKR ada berapa essential list. Jadi semua kaunter perkhidmatan hendak ditutup dan urusan secara fizikal tu hendaklah dielakkan. Okey, kehadiran pada masa itu pejabat hanya terhad kepada tujuan tertentu sahaja dan dibuat secara atas bergiliran. Jadi sebaik saja melaksanakan tugas, pegawai hendaklah pulang apabila selesai kerja dan maksimum berada di office adalah 4 jam sahaja. Jadi kita hendaklah perkara ini dilaksanakan. Seterusnya juga semua projek fizikal dan lawatan tapak dan tidak kritikal tu hendak ditangguhkan. Okey, so ini kalau kita ingkar kepada arahan ini boleh dikenakan tindakan tertentu. So dari keadaan ini kita dalam tu kita ingin memberi perkhidmatan yang terbaik kepada orang awam. Kita masa tu di OAC
atas idea daripada Timbalan Datuk Bandar kita bahawa kita masih boleh menerima hard copy dan memproses permohonan itu. So di samping dalam memenuhi arahan tersebut, MPPJ akan memastikan penyampaian perkhidmatan yang berterusan kepada pelanggan kita. Jadi dalam tu Timbalan Datuk Bandar telah mencarangkan idea OSC boleh bekerjasama dengan pihak Jabatan Penguatkuasaan bagi menerima permohonan hard copy dari pemohon. Jadi permohonan plan tersebut, PSP, semasa dia dah upload dalam OSC 3+, dan tu dah lengkapnya dokumen tu, kita akan memberi invoice kepada mereka untuk membuat bayaran secara online. Jika apabila dokumen telah lengkap bersama dengan bayaran tu, kita anggap sebagai lengkap. Sebelum ini mereka hadir ke kaunter, mereka belum membuat bayaran, dah kira lengkap dan mereka boleh hadir ke kaunter untuk mendapatkan invoice untuk membuat bayaran. Tetapi sekarang dengan kesediaan kemudahan online sistem di MPPJ, kita ada ePay, jadi dia boleh buat bayaran online. Dan dokumen yang lengkap tu kita akan mengemukakan hard copy kepada MPPJ dan hard copy. So dalam keadaan dia dah lengkap, kita akan memberi link temu janji bagi tujuan penghantaran hard copy tersebut. PSP hendaklah mematuhi masa dan tarikh yang ditetapkan supaya kita dan pastikan semua dokumen PPP yang dikemukakan adalah by hand, menggunakan perkhidmatan Korea sedia ada di Lambak Kelang, contohnya macam Lalamu, Grab. Sebab ini kita adalah melibatkan pihak pihak Jabatan Penguatkuasaan untuk membantu kita menerima permohonan. Jadi dia perlu datang pada waktu yang ditetapkan dan dia diserahkan di Pundu Keselamatan Utama MPPJ. Okey, sebelah kanan ini menunjukkan temu janji yang telah disahkan dan dia boleh datang pada waktu itu. Okey, apabila suatu permohonan yang telah diserahkan di Pundu Keselamatan dan kita akan transfer ke pejabat OSC dan kita akan memastikan menyimak semula permohonan itu dan jika dia adalah lengkap kita akan bagi surat pengesahan melalui email atau WhatsApp dalam tempoh 24 jam. Okey, dan dokumen akan dihantar kepada agensi teknikal dalaman dalam tempoh 24 jam juga. Jadi kedua, kalau boleh tuan-tuan dan tuan perhatikan, 24 campur 24, 48 jam sebenarnya kita adalah selaras dengan manual OSC 3+, di mana edaran kena dibuat dalam tempoh 48 jam selepas dia lengkap. So ini tidak menjejaskan tempoh piagam lah, di samping boleh menyampaikan perkhidmatan. Ini contohnya mereka membuat temu janji atas talian melalui website kita dan borangnya temu janji. Dan temu janji yang berjaya macam saya akan terima email mereka dan kita akan tengoklah tarikh yang mereka prefer. Okey, lepas tu kita akan buat pemantauan temu janji melalui Google Sheet. Okey. Tetapi semasa dalam tempoh PKP dan PPN fasa 1, iaitu sekarang, kita tidak melibatkan Pundu Keselamatan dalam menerima permohonan. PSP boleh datang ke OSC melalui temu janji yang telah dibuat dan letak dokumen tu di atas box, pigeon box ini yang tetapkan dan kita memohon supaya mereka seal permohonan mereka dalam bentuk plastik ke, kotak ke, envelope ke untuk memastikan plan tu tidak tercicir semasa dalam perjalanan. So ini penting. Okey. Okey. Di MPPJ sebenarnya dengan adanya mendekatkan perkhidmatan atas talian selaras dengan arahan daripada kerajaan negeri juga, kita ada sistem OSC 3+, OSC online, e-building, e-pay, temu janji online, aduan. Saya tunjuk di sini a link of our slide ni. Bagi Datuk dan tuan-tuan puan-puan, ini website MPPJ yang rasmi di mana di sini ada tunjuk 4 button ni, perkhidmatan online MPPJ. Klik di sini, kita ada nampak perkhidmatan online MPPJ yang bersedia. Macam ePay, aduan, e-license, MPPJ, e-building, parking, e-tender, OSC 3+, salinan bil, e-COP,
sehingga kepada temujanji. Ini e-license untuk mereka renew business, lesen perniagaan. Dan sini ada temujanji secara atas talian. I click in, okay. Di sini ada tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ada jabatan perancang, penjuruteraan, lesenan sampai ke OAC. Jadi temujanji atas talian ni dibuat ialah untuk perkhidmatan yang tidak boleh dijalankan secara atas talian. Contohnya macam pertanyaan, consultation, itu boleh dijalankan atas talian. Jadi dalam temujanji untuk tujuan tu kita tidak dapat dilayan. Jadi untuk kes yang temujanji ni dia perlu sebutlah dia untuk datang hantar hard copy. Untuk pertanyaan tu kita menggalakkan mereka membuat secara atas talian atau call kita. Kita ada person in charge untuk menguruskan temujanji. Sekiranya tidak dapat dihubungi dan contohnya semasa berlaku PKPD, kaunter perlu ditutup dan kita semua kena work from home, diarahkan untuk work from home terutamanya bagi sektor non-essential. Jadi PSP atau orang awam boleh menghubungi MBPJ melalui talian pada waktu pejabat ataupun melalui talian ni kita akan divert kepada pegawai yang in charge yang bekerja di rumah dan sekiranya tak dapat juga kepada pegawai juga. Tuan-tuan puan-puan boleh buat email di aduan@mbpj.gov.my. Okey. So pelaksanaan sistem bekerja dari rumah BDR ni adalah kaedah kerja secara bergila di pejabat adalah arahan daripada kerajaan negeri. Jadi setiap pegawai yang menjalankan kerja work from home BDR hendaklah mematuhi peraturan perkeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2020 dasar pekerja dari rumah. Di sini mereka hendaklah sentiasa boleh dihubungi dan boleh bersedia apabila diarahkan untuk bekerja dan mematuhi perkeliling ini. Sekiranya pegawai ingkar ke atas perkeliling ini, mereka boleh diambil tindakan tata tertib. So jumlah pada masa tu kita yang perlu berada di tugas di pejabat bergantung kepada arahan Majlis Kerajaan Negeri dan SUK Kerajaan Negeri. Okey, untuk satu lagi ialah bilik gerakan skor iaitu Smart COVID-19 Operational Room MBPJ. Sebenarnya bilik gerakan ni dimula beroperasi 1 Jun 2021. Kerana dia semua perkhidmatan atas talian di MBPJ, not only OAC tetapi macam saya sebutkan tadi, temujanji, e-license, mereka yang nak renew license, perniagaan, ada COB, ada juga permohonan yang lain-lain di jabatan lain akan dikawal dan dipantau oleh bilik gerakan skor ini. So ini adalah dipantau oleh Timbalan Datuk Bandar. Setiap hari kita perlu melaporkan berapa permohonan yang online kita dijalankan apabila berada di rumah sebelum pukul 5. Kita kena lapor kepada bilik gerakan skor. Jadi ini merupakan salah satu usaha untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kita lebih sistematik dan lancar serta berterusan. Okay. So sebagai penutup, MBPJ menekankan kepada perkhidmatan atas talian semasa PKP dan kita memanfaatkan leveraging, penggunaan kemudahan dan apps sedia ada secara kreatif tanpa menambah kos serta tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan kepada orang awam serta di samping boleh mematuhi SOP daripada MKN dan juga arahan SUK Kerajaan Negeri Selangor. So jadi dengan ini saya mengakhiri pembentangan untuk sesi ini. Terima kasih.